Allah yang cipta. Allah lah yang tahu segala kelemahan-kelemahan diri kita. Jadi sudah tentulah Allah tu dia bagi jawapan kepada benda yang mungkin nanti engkau akan lalui benda ini. Bersedia, Ustaz. Bersedia. Ada ilmu. Contoh pada hari ini kan, dia ajarkan pada kita mengenai sabar. Anak kecil umurnya 9 tahun, apa benda dia nak sabar sangat? Semua keperluannya ada kan? Cuma pergaduhan dengan kawan-kawan benda kecil-kecil saja. Tapi kita dah ajarkan pada dia sabar. Yang pelajaran itu mungkin berguna ketika umurnya 25 tahun nanti. Baru dia tahu ketika dia putus cinta. Rasa macam mau terjun bangunan. Okay? Tapi dengan ada ilmu itu, solution without problem. Sabar, sabrun jamil, sabar tu indah. Maknanya without problem. Solution dulu. Ingat, ayah tu ajar lu suruh sabar. Inilah rupanya. Saya kan ibu akak-akak tuan-tuan sekalian kan, saya pernah satu hari menziarahi satu orang ulama tau. Ini tahun 2005. Waktu tu saya baru menjadi ustaz muda lah ya. Kan? Sekarang pun masih muda lagi. Alhamdulillah. 2005 sekarang 2017, maknanya 12 tahun lepas kan tetap umurnya sama je. Alhamdulillah. Okay. Saya ziarahi satu orang ulama ini, dia berada rumahnya di Hadramaut. Saya ziarah rumah dia kan, dianjurkan oleh beberapa untuk guru kos ziarah dia ni ziarah. Okay. Sebelum saya melangkah keluar dari rumah, dia pesan kat saya. Dia kata, Muhammad, anakku Muhammad, aku pesan kat engkau ingat benda ni. Aku pesan kat engkau ingat benda ni. Ikhlaskan niat. Dia pegang dada saya kan, ikhlaskan hatimu wahai Muhammad. Saya sampai bersungguhnya dia nasihatkan saya mengikhlas itu, sampai hati saya sebut sendiri tau. Apa benda aku tak ikhlas lagi ni ya? Sampai benda saya sendiri tersebut. Apa benda aku tak ikhlas lagi ni ha? Okey. Habis cerita, okey. Saya balik Mei bulan 5 kan, 2005. Mei 2005. Ogos 2008 pertama kali dalam hidup saya dijemput untuk bagi ceramah di TV. Okey. Ketika itu baru saya rasa, ya Allah, patut pun dia ni menasihatkan aku supaya ikhlas. Sebab apabila dah jadi ustaz yang keluar TV kan, kadang-kadang dia boleh kadang-kadang merosakkan kita. Kadang-kadang kita rasa macam macam selebriti kan, apa kononnya kan. Memang kadang-kadang boleh mengganggu hati kita tau. Mengganggu hati kita. Okay? Saya teringat pesanan dia 3 bulan lepas. Ikhlaskan niat Muhammad, ikhlaskan niat. Saya kata, ya Allah, barangkali bekal saya. Itu yang dikatakan solution without problem. Ayat Quran yang kita belajar 40 ayat ini, kadang-kadang ya, ibu-ibu ayah terasa betul juga kan. Kadang-kadang ya ada juga dia kadang-kadang berguna nanti beberapa tahun lagi mungkin. Sebab Quran adalah solution without problem. Okey. Ogos 2005 pertama kali saya masuk TV. Lepas tu saya ingat maknanya saya lepas tu mula kenal, dijemput, dah start jemput dan sebagainya. Okey. Wah, dah jadi kononnya orang kenal kan. Okey. Kemudian apabila orang telah kenal, okey, orang nak jemput kita ceramah, orang sibuk tanya, Ustaz, berapa bayaran Ustaz? Saya teringat dia letakkan tangan di dada saya, Muhammad, anakku Muhammad, aku pesan kepada kau, jagalah keikhlasan. Kalau tak ya Allah, benda tu boleh merosakkan. Sebab tu dengan isi Allah Subhanahu Wa Taala kan, saya peringat pesanan guru-guru saya, termasuk maknanya yang pesan pada saya benda ni. Orang kalau jemput saya, kalau telefon PA saya kan, berapa nak jemput Muhammad ni, tak pernah meletakkan apa-apa pun dengan isi Allah Subhanahu. Syukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah kekalkan, mudah-mudahan kekal, mudah-mudahan kan. Amin. Dan kalau orang bagi pada saya, kadang-kadang saya tak tengok, saya akan simpan kat kereta saya ataupun buku saya ni, nak guna barulah saya tengok ataupun saya ambil, okey, untuk urusan itu, urusan ini. Saya tak mau tahu masjid ni bagi berapa, masjid ni bagi berapa, tak mau kacau hati. Kan? Saya takkan beritahu rezeki Allah bagi kan, aku ada tanggungjawab ilmu yang aku nak sampaikan. Muhammad, ikhlaskan ya, Muhammad, ikhlaskan ya. Saya teringat betul, solution without problem. Itu kata Al-Quran ni. Kan? Sebab tu kita berpegang dengan Al-Quran, kadang-kadang dia bagi jawapan dulu sebelum problem keluar. Kan? Sebab itu Quran sebagai panduan hidup. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah kitab, tiada keraguan baginya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa.
Kan? Sebab apa? Dia beritahu dulu. Kena ingat, sebab Allah cipta kita. Allah tahu. Allah cipta kita. Kita semak balik 40 ayat. InsyaAllah akan dibukukan. InsyaAllah kan? Sama Hakim. InsyaAllah akan bermanfaat. InsyaAllah kita akan bukukan biasa kekal ilmu itu sebagai panduan atau prinsip-prinsip kekeluargaan. Okey. 2009 saya nak kongsikan pengalaman saya. Ibu-ibu ayah lebih kaya pengalaman ibu saya. Saya nak kongsikan cuma 2009 buat pertama kali saya dijemput untuk bagi ceramah. Ada satu orang cakap, "Ustaz, boleh tak suruh bagi ceramah, Ustaz?" Saya kata, "Saya insya-Allah boleh. Tapi pada orang HIV, Ustaz." Ya, saya siapa-siapa pun boleh, tak ada masalah." Kan? Saya pun dijemput pada saya ingat pada bulan 4 2009. April 2009. Saya pun dibawa. Sampai rupanya tempat perhimpunan orang HIV Muslim ini bukan di satu tempat rumah perlindungan, tapi berada dalam gereja. Allahu Akbar. Kan? 2009 ya. Saya sampai situ, saya kata, "Ya Allah, ini gereja, aku nak bagi tajuk apa ni? Aku nak bagi tajuk Islam tu agama indah dan berkasih sayang. Orang ni dalam gereja ni." Kan? Dekat 50 orang waktu tu. Masya Allah. Kan? Jadi saya kata, "Ya Allah, saya tak boleh nak bagi. Saya tak boleh bagi ceramah. Saya tak bagi ceramah." Saya kata, "Ya Allah, maknanya bantulah. Aku nak kena keluarkan orang ni." Dia kata, "Ustaz, Ustaz sampai tolonglah bagi ceramah, Ustaz. Saya waktu tu boleh mengucapkan hanya 2 minit je. Saya ingat lagi 2 minit, tapi saya rasa macam 20 jam saya ceramah. Macam 20 jam saya ceramah. Saya nak cakap apa? Kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah berada di tempat saya, cuba boleh bayangkan tak? Kita sama di gereja, sini ada salib, situ ada salib, kanan kiri belakang ada patung Mary. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita Islam tu berkasih sayang. Saya nak cerita Islam tu indah. Saya nak cerita apa? Tak boleh nak cakap. Saya boleh cakap, okey, saya janji saya akan keluarkan kita semua, insyaAllah. Balik daripada situ, bincang dengan Majlis Agama Islam Selangor. Alhamdulillah, Majlis Agama Islam Selangor bantu sebagainya, kita dapat keluarkan mereka semua. Ketika nak keluarkan, ya Allah, macam-macam ujian dan cabarannya. Saya teringat 2005 dia pegang dada saya, "Muhammad, anakku Muhammad, aku pesan kat engkau, jaga keikhlasan, ikhlaskan niat." Rupanya ikhlas bukan saja ujian-ujian yang mendatang begitu. Ikhlas menjadikan kita kuat hati nak buat satu benda tu. Cuba bayangkan, saya sampai hati, "Ya Allah, kenapa aku nak benda ni, Ya Allah? Kan, kenapa aku nak buat? Tak ada kena dengan aku pun. Bukan keluarga aku pun. Aku dah ada rumah anak yatim pun. Baik aku jaga anak yatim. Tapi, Ya Allah, aku buat ni kerana engkau, Ya Allah." Kerana dalam hadis Nabi SAW sebut, sesiapa yang membebaskan, kan, maknanya orang-orang yang terbelenggu. Terbelenggu, macam dia orang terbelenggu di situ, Allah membebaskan setiap sendinya daripada api neraka. Hadis sahih Nabi SAW sebut. Saya kata, "Ya Allah, kalau betul ini yang kau minta, bagi aku kekuatan. Tidak ada apa-apa kemampuan pun nak buat. Tapi ikhlas tu menjadikan ada kekuatan." Alhamdulillah, kita boleh keluarkan semua orang dekat gereja tu. Alhamdulillah. Cabaran tak usah cerita lah. Saya tak perlulah cerita kat sini. Saya pun tengah siapkan buku dia. Kayak saya punya memoir. Alhamdulillah. Untuk sama-sama kita baca. Mengeluarkan orang tu macam mana. Masya Allah. Poin dia saya nak cerita ni, bukan HIV itu, kan? Bukan TV itu, bukan jemputan masjid itu. Poin saya nak cerita ni adalah ilmu yang dipesankan kepada saya daripada Al-Quran, kan, bahawa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kamu diperintahkan melainkan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia punya poin dia adalah ikhlas itu, dan poin dia adalah ni, pesanan Al-Quran itu dia merupakan solution without problem. Masya Allah. Kan? Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, kan? Kita 40 ayat kita dah bincangkan pada hari ini. Allah sebut, kita sebagai penutupnya kita bawa surah Az-Zumar ayat ke-9 ini. Allah sebut, takkan sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. So ilmu bukan saja kita ada problem baru kita cari ilmu. Dalam Islam, ilmu kita perlu cari sebab kadang-kadang ilmu itu merupakan panduan pada hidup kita. Sebelum ada problem, maknanya kita sudah ada asas-asas ilmu kita tu. Barulah apabila kita berhadapan dengan itu, maka kita dapat menjawab sesuai dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Jadi maksudnya itulah tingkatkan ilmu. Seperti mana yang DJT sebut pada awal-awal tadi, bahawa Allah Subhanahu wa taala sebut sendiri bahawa tak sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. So tingkatkan ilmu. Tingkatkan ilmu, makin banyak kita tahu, makin banyak kita tidak tahu.
dan jangan sombong dengan ilmu. Kalau kita makin rasa kita makin alim, maksudnya kita makin menuju ke arah meninggalkan ilmu dan menuju ke arah kejahilan kali kedua. Kan? Terima kasih banyak Ustaz. Ni satu tamparan pertama tamparan pertama untuk kita hari ini, untuk sama-sama kita berfikirkanlah kehidupan kita. Sebab betul lah Ustaz kan, maknanya ilmu tu sebenarnya senjata kita untuk berjuang Ustaz kan dalam kehidupan kita, apatah lagi dalam rumah tangga, insya-Allah. Dan ujung-ujung ni semoga itu juga dapat jadikan sebagai bekal kita lah nak masuk tahun 2018. Tapi sebelum tu kita akan mencari seketika. Lepas ni banyak lagi bakal kita bincangkan bila kita mengatakan tentang surah Az-Zumar ayat yang ke-9 ini. Kita akan berhenti ketika kembali selepas ini. Lamin cerita tentang perkongsian kita hari ini takkan sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Ustaz ya, Masya-Allah. Tadi tu Ustaz baru congkel sikit je pengalaman Ustaz kan. Sahabat-sahabat kita pun ada pengalaman sendiri masing-masing, insya-Allah, dan bakal menjejak kaki untuk tahun 2018 Ustaz. Nak juga ada daya juang. Tadi Ustaz kata penting ni ilmu tu. Mungkin juga Ustaz sebagai bekal lagi lah pesan-pesan kita, semoga kita dapat membina rumah tangga yang bahagia. Sebab ramai orang tengah kahwin baru mendirikan rumah tangga ni Ustaz kan. Bulan 12 biasalah Ustaz kan. Maklumlah cuti kita sekolah. Masya-Allah. Macam mana tu Ustaz bekalan tu Ustaz? Kita nak pastikan rumah tangga kita bukannya hari ni je, sampai bila-bila Ustaz. Okey. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat yang rahmat Allah sekalian, ilmu Allah tu luas kan. Ilmu Allah tu sangat luas. Sebab itu budaya menuntut ilmu dalam Islam minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai liang lahat. Hari ini ilmu rumah tangga adalah ilmu rumah tangga. Okay? Seperti mana ilmu-ilmu yang lain, dia perlu dituntut. Okay? Hari ini mungkin kita bila kali terakhir kita mendengar mengenai ilmu rumah tangga. Walaupun kelulusan kita sekarang mungkin PhD. Kelulusan kita mungkin master. Master kita bukan satu, mungkin dua. Kan? Mungkin kelulusan kita BA, Baccalaureate ataupun Bachelor, ataupun mungkin diploma, ataupun mungkin SPM. Tak kisah apa tingkatannya. Tapi bila kali terakhir, kadang-kadang hari ini ada orang yang PhD-nya dalam bidang ekonomi contohnya. PhD-nya dalam bidang undang-undang contohnya. PhD-nya dalam bidang mungkin bidang pengurusan contohnya. Tapi kali terakhir didengar mengenai rumah tangga ketika sekolah rendah, ketika sekolah kafa. Maksudnya ilmu undang-undang dia, ilmu pengurusan dia memang ilmu yang tidak tertanding. PhD tahapnya itu paling tertinggi lah. Tapi ilmu kekeluargaan masih ditakut ketika sekolah rendah, ataupun mungkin ketika sekolah menengah. Kali terakhir didengar ilmu rumah tangga. Sebab itu ilmu rumah tangga adalah ilmu rumah tangga. Kita kena belajar. Saya bukan nak body Hakim. Tapi syabas dan tahniah. Kita ada satu slot mengenai rumah tangga. Kan? Mula-mula sekali kan, saya diminta untuk bahas mengenai rumah tangga mula-mula sekali tahun 2010. Wanita hari ini. Maknanya waktu tu dah personal zarah, waktu tu dah mula personal zarah. Waktu tu kekerapan 2 minggu sekali. Okey. Bila saya bermula sebab bidang saya mensyarah undang-undang. Saya bahas seperti mana orang lain bahas undang-undang, sudut itu, sudut ini dan sebagainya. Bila tahun 2011 kan, kita tengok banyaknya rupanya mengenai rumah tangga dan yang realiti. Realiti, bukan yang falsafah-falsafah. Oh, saya rumah tangga saya bermasalah. Apa saya nak buat? Sabar. Tak semata-mata begitu. Okey, stepnya 5. Pertama, sabar. Yang kedua, kena cari orang yang kedua, tahap dia kaunseling. Yang ketiga, tahapnya perlu mencari orang yang suluh. Suluh ni pendamai. Kalau tak boleh juga hakam. Barulah tak boleh hakam ke mahkamah. Maknanya tingkatnya tu ada. Dia bukan saja semata-mata sebagai satu persepsi, rumah tangga bahagia adalah terawang-awang begini sebagaimana di novel-novel. Tak, ini tingkatan-tingkatan dia. Okey. Dan sekarang tahun 2017 kita tengok, ya Allah, rumah tangga adalah ilmu rumah tangga. Syabas Antania Hakim kan? Maksudnya benda yang realiti, dan kita banyak mengupas benda-benda yang bila kita dah berapa tahun kita bahas, kita dah mula dah melangkah ke benda yang lebih jauh, bukan benda basic dah. Kan? Dan Hakim pun alhamdulillah telah mula untuk membukukan perkongsian kita ni yang mungkin jarang dengar. Kan? Dan apa yang kita bahaskan, kita kongsikan ini bukan saya pening-pening sendiri kan, saya minum kopi bayang-bayang reka-reka. Tak ada. Cari ilham. Puluhan, malah ribuan kitab kan, baca angle ni, ribuan dikumpulkan dalam program personal Zahra. Sebab itu alhamdulillah, saya pun berpeluang untuk terus mendalami benda ini, dan kita pula belajar daripada soalan-soalan yang live, yang real tu.
persoalan real. Masalah manusia yang bukan kita bacakan majalah kan. Yang kadang penerbit dia cuba dramatikkan, dia pun bahasanya itu didramatikkan. Ini real. Dan soalan-soalan daripada penonton, daripada pendengar, bukan soalan-soalan yang kita rancang, tak, yang real. Dan kita tengok kadang-kadang ada benda tak pernah terfikir kadang-kadang. Ya Allah, ada juga. Dan kita cuba, apa solusi dia? Apa Quran sebut? Dan mungkin Kak Yati ingat, saya agak tersentuh sangat bagaimana satu orang bertanya, saya dipaksa dipaksa lah, ataupun kahwin, keluarga minta sedangkan saya sudah ada boyfriend. Jadi malam sebelum atau beberapa hari sebelum kahwin, dia buat perhubungan dengan boyfriend dia, dapat anak. Ingat tak? Anak itu dikandung bukan anak suami dia sebenar. Cuba kita ada macam ini sebab paksaan dan kekurangan ilmu. Mak ayah pun kurang ilmu, pertama orang boyfriend dia pun kurang ilmu. Macam mana sekarang selepas beberapa tahun dia nak cakap dengan suami dia. Tengok macam mana kan kebejatan permasalahan-permasalahan. Tapi itu permasalahan yang real. Itu bukan kita rancang-rancang. Kau telefon kejap, cerita sikit, kita pilih. Nama tak disebut. Nama dirahsiakan. Yang real kan? itu belum yang macam-macam lagi lah kan. Betul. Yang suami bercinta dengan jantan lain. Ini bukan bercinta dengan orang perempuan, bercinta dengan jantan. Suami aku bercinta dengan jantan. Apa ni? Tapi itu dunia sekarang, Ustaz. Ya Allah. Itu realiti yang kita dah berapa tahun kan. Itu bagus dibukukan, alhamdulillah kan. Dan insya-Allah dia akan menjadi rujukan permasalahan untuk mungkin 2100 nanti. Kan? Orang akan ingat kita Yati. Ustaz Muhammad kan? Ustaz Muhammad dengan arwah DJ Yati. Arwah DJ Yati. Sama-sama panjang umur lah. Sama-sama panjang umur lah. Sama-sama panjang umur. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. 2010 kan. Tengok ni. Waktu tu 2017 permasalahan keluarga bagi orang Melayu macam ni rupanya. Mungkin waktu tu masih sama. Ataupun mungkin yang dah lebih teruk lagi, kita tak tahu. Advance lagi dia punya masalah. Ataupun mungkin dah lebih bagus. Waktu tu mungkin 2010, 100 besok orang dah baik dah, alhamdulillah kan. Berkat daripada ilmu. Berkat ilmu tu kan. So jadi orang ingat 2017 tu teruknya. Orang kata kan. Tapi kita dokumentasikan benda itu. Syukur dan sabar. Balik-balik ilmu rumah tangga adalah ilmu rumah tangga. Betul. Jangan berhenti belajar. Walaupun kadang-kadang kita dah ada ilmu yang tinggi kan, dalam satu ilmu belum tentu ilmu rumah tangga kita tinggi. Betul. Dan belum tentu ilmu rumah tangga kita mungkin tinggi, tapi maksudnya ada kelompongan-kelompongan yang realiti yang perlu kita belajar lagi. Sebab ilmu Allah tu sangat luas. Betul. Bukannya bila anda dah khatam belajar ilmu munakahat serta semua benda, Ustaz ya. Sebab semua benda ni macam dynamic, Ustaz kan, dia bergerak je setiap tahun ada macam-macam perkara. Dan ada juga antaranya macam kalau sekarang kehidupan kita dengan cara hidup wanita pun lebih banyak berdikari kan. Kadang-kadang itu pun jadi sebab juga, Ustaz ya. Macam mana kita nak menangani isu-isu yang kebanyakannya perceraian berlaku atas sebab wanita tu dah lebih berdikari, Ustaz. Sebenarnya ibu kak tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian kan, rumah tangga ni dia seperti bercinta, bertepuk sebelah tangan takkan menjadi. Okay? Dua-dua kena ada hati untuk membina rumah tangga. Okey, dua-dua ada hati untuk membangun rumah tangga. Kita ada bawa satu tajuk dulu kan. Rumah tangga ni macam kita berdua ni bentuk tembikar. Tembikar ni kan, kita ambil tanah liat yang telah diadun untuk membuat tembikar. Kita berdua dengan suami kita yang akan membuat tembikar kita, dan tembikar kita sungguh unik, takkan sama dengan tembikar mak ayah kita. Betul. Kan? Mak ayah kita berkomen, apa kau punya moncong air tu kecil sangat ni, betul besar sikit tu. Mak, ini rumah tangga saya, kami bina untuk moncong dia kecil kan. Mak boleh menasihati tetapi tidak boleh mempengaruhi antara pasangan untuk membuat tembikar itu. Kadang-kadang kita tengok dan kita bagi alasan macam, isteri sudah berkejaya, isteri berkaya, sebab itu isteri boleh minta cerai contohnya. Bukan sebab kaya itu. Khadijah jauh lebih kaya daripada Nabi SAW ketika dia bernikah. Tapi kenapa boleh aman? Kenapa boleh bahagia? Kenapa boleh sampai akhir hayat? Kenapa ketika Khadijah meninggal atau Khadijah wafat, benda yang paling menyayat hati Nabi SAW adalah ketika Khadijah meninggal, sampai tahun itu sampai disebut tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Bukan sebab kaya itu, tapi sebab iman dan ilmu, serta masing sama-sama nak memperbaiki dan membangun rumah tangga. Kalau asyik isteri saja nak membangunkan, suami tak jadi juga. Kalau asyik suami je nak mengalah pun tak jadi juga. Dua-dua kena saling memberi. Kan? Kaya alhamdulillah,
tapi kaya itu sebagai alasan je untuk bercerai. Sebenarnya ilmu tu kurang sebenarnya. Balik pada surah Az-Zumar ayat 9 ini, la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Masya-Allah, betul Ustaz kan. Cumanya Ustaz, satu perkara Ustaz. Kadang-kadang orang kata dia dah belajar Ustaz. Belajar elok ni Ustaz, belajar agama lengkap, akademik lengkap sampai macam Ustaz tadi ada tinggi, tapi masih lagi ada masalah-masalah bila sampai je satu perkara dah macam tsunami dah jadi dia. Dia memang tak boleh nak kontrol Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Okey, bagus juga penutup hari ni yang kita simpulkan. Kita dikongsikan pada yang lepas bagaimana dalam hidup kita ni bukan saja kita perlu tingkatkan ilmu yang sepatutnya, itu ilmu keluarga kan. Tapi juga kita kena belajar ilmu mengurus emosi. Betul. Okey. Sebab hari ini kadang-kadang apabila satu orang itu tinggi ilmunya tetapi tidak tinggi ilmu pengurusan emosinya, datang satu masalah setinggi mana ilmu, lupa ilmu dia. Lupa ilmu. Hilang lupa ilmu dia. Kalau dalam susunan ilmu dalam Islam kan ada tauhid, ada fiqh. Ilmu emosi ni apa? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itulah ilmu mengawal emosi kita. So pelajari ilmu tasawuf kan sesuai dengan keperluan kita, okey, dan terutamanya fokus bagi tasawuf tu luas Ni kalau nak dalam terdapat rumah tangga je tak apa. Macam mana kita mengontrol marah kita dan sebagainya. Kan hari ini saya kan hati ibu kakak saya sekalian, kalau saya tak ada kuliah, kadang-kadang saya suka duduk di kuliah orang lain. Saya suka duduk belakang. Saya suka duduk masjid. Saya suka duduk kuliah orang lain sebab ilmu tu dan dapat keberkatan macam ilmu. Satu hari ada satu orang ustaz, bagus bahasanya, kan? Bagus intonasinya, lunak suara dan mengajarnya. Dia mengajar bab kesabaran. Sabarlah ya. Sangat sinonim, sangat ni sama nanti sekata dengan nadanya. Allah tu maha menyukai orang yang sabar ya. Ketika habis kuliah maghrib, dia pun di solat isyak, selepas solat isyak, rupanya dia ada forum sampai isyak. Keretanya kena blok. Okay? Ketika itu, dia membunyikan horn sekuat-kuat hatinya. Pin. Dengan hidung kembang-kembang. Siapa blok kereta saya ni? Tak nampak ke? Ini kawasan parking penceramah dan apa semua ni. Ustaz, bukan tadi Ustaz belajar mengenai sabar. Saya lambat dah ni, cepat sikit lah ni kereta. Kan? Ia punya orang ilmu yang tinggi. Tapi pengurusan emosi kalau tak ada, setinggi mana ilmu, lupa ilmu. Pengurusan emosi penting. Kan? Kontrol marah kita, kontrol tension kita, kontrol kita punya rasa takut, kan? Rasa cemas, kan? Rasa sedih. Tiga benda penting. Kadang-kadang 10 second dia dah boleh berubah Ustaz. Boleh berubah kadang-kadang. Dengan sponsor ziarahnya tiap minggu. Tapi ketika marah, macam tak pernah dengar. Okey. So jadi pengurusan emosi tidak kalah pentingnya dengan ilmu keperluan kita sebagainya. Ya, okay? InsyaAllah. Dan kita akan menjerehat seketika sekali lagi untuk anda sahabat pendengar, sebarang pertanyaan persoalan saja boleh saja ke Facebook IKIM FM. InsyaAllah kita akan kongsi-kongsikan pada yang lain. InsyaAllah apapun kita akan menjerehat seketika kembali selepas ini untuk pusingan akhir Pesona di Zara. Pusingan terakhir menerusi segmen Pesona di Zara untuk episod terakhir tahun 2017 ya. Bukan episod terakhir lagi, episod terakhir untuk tahun ini sahaja. InsyaAllah kita bakal melangkah untuk tahun baru minggu depan. Jadi insyaAllah. Apapun Ustaz, di hujung-hujung ini untuk Pesona di Zara kita, mungkin ada harapan pada rakan pendengar kita sebagai bekal juga untuk melangkah ke tahun 2018 dengan penuh bergaya Ustaz. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada DJ Atis, terus kepada seluruh ibu-ibu, ayah, abang, kakak, saudara, adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian ya. Okey, untuk bahagia kan kita memerlukan masa yang panjang tu. Untuk bahagia, membina kebahagiaan ni kadang satu hari kita perlukan masa, kadang berbulan, kadang bertahun. Tapi untuk kita menghilangkan kebahagiaan hanya cukup satu cerita dalam beberapa saat, hilang kebahagiaan. Satu cerita. Sebab itu kita perlu ada bahasa dalaman yang kuat. Dapat dengar satu berita kan, oi suami kau macam ni. Kita bina bahagia 4-5 tahun, satu cerita berapa saat habis. Lepi. Sebab itu kebahagiaan nak bina bukan mudah. Okey, kesengsaraan atau hilangnya bahagia satu saat pun boleh berubah kalau kita tidak kuat dalam kita membina bahasa dalaman ilmu kita. So hari ini kita dah bincangkan 40 ayat.
jadikan 40 ayat tu sebagai bahasa dalaman kita, Bu. Ayah-ayah saya sekalian, jadikan dia sebagai bahasa dalaman kita. Biar hari ni kita nak marah, kembang-kembang hidung. Ingat Ustaz Muhammad cerita dalam ayat Quran, Allah sebut apa? Allah kata, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun. Cakap-cakap yang baik dan memaafkan kan. Bukan senang tau nak cakap baik tau. Susah tau. Tak percaya, macam mana kita buat minggu lepas kan, tak percaya, tolong bagi tanda ni, apa ni, thumbs up. thumbs up. Siapa yang kata susah nak buat cakap benda-benda baik, susah tau. Tapi Allah ajar qaulun ma'ruf wa maghfirah. Nak dapatkan kita boleh bercakap dengan baik, kena selalu hati tu, ya Allah, aku maafkan. Lembutkan hati kita dulu. Lembutkan hati kita dulu. Bagi kita boleh bercakap yang baik. Kalau hati benda terbuku, tak boleh nak cakap benda yang baik. Jadi 40 ayat tu jadikan dia bahasa dalaman. Bagi contoh tadilah, aku maafkan. Aku jadi bahasa dalaman. Kalau tak datang berita, dia boleh memusnahkan kebahagiaan kita. Tapi orang yang ada bahasa dalaman yang kuat, bahasa dalaman tu akan counter balik, akan lawan balik. Apa pula, suami aku tu juga manusia, dia ada kelemahan dia, kan bayangkan kita malaikat orang atau makhluk orang pula. Malaikat adalah makhluk yang tak pernah memikirkan benda-benda buruk. Malaikat tak pernah pun ada buat benda buruk. Tak pernah ada buat benda buruk malaikat. Taat sepanjangnya. Okey. Kita malaikat tak? Bukan. Okey. Suami kita malaikat tak? Bukan. Isteri kita malaikat tak? Bukan. Maksudnya apa? Maksudnya dia bukan orang yang sentiasa akan buat benda baik. Dia ada kelemahan dia. Dia ada buat benda buruk dia. Okey. Yang kedua pula. Syaitan pula adalah satu makhluk yang tidak pernah dapat menilai benda-benda baik. Semua dia nak benda buruk je. Dia tak nampak benda baik itu baik. Itu syaitan. Okey? Kita setan tak? Tak, Ustaz. Takut, Ustaz. Takut tak? Suami kita setan tak? Tak. Ya, bukan. Isteri kita setan tak? Tak. Maksudnya apa? Kita bukan setan, maka jangan langsung tak nampak benda baik yang daripada orang. Kalau orang tu jahat, kata suami kita geram pada suami kita, jangan langsung tak nampak nilai baik yang daripada suami itu. Kan? Sebab kita bukan setan. Hanya setan saja yang tak nampak benda baik kepada seseorang itu, walaupun orang itu jahat. Kan? Setiap orang yang baik tak semua tempat dia bagus, dan setiap orang yang buruk tak semua tempat dia buruk. Betul. Kan? Kena adil dalam kita menilai. Jadi maknanya dengan ilmu yang ada tu, jadi kita lebih matang dalam menilai. Itu yang Allah sebut sebagai orang yang adil dalam keadaan al-qistin, kan? Maknanya orang yang adil dalam memberi pandangan, dalam memutuskan suatu benda. Adil bukan semata-mata kita maksudnya sebagai hakim, tak. Kita sendiri pun kena adil, sebab kita bukan malaikat, mana kita tak sempurna, ada buat kesilapan. Suami kita juga ada buat kesilapan, tapi kita juga bukan syaitan yang tak nampak langsung benda baik yang ada pada pasangan kita. So kita siapa? Kita manusia. Jadilah manusia, bang. Jadilah manusia, Kak. Manusia maksudnya apa? Ada kelemahan, ada kadang-kadang dia lupa, ada kadang-kadang tersilap, dan sebaik-baiknya adalah orang yang memperbaiki diri. Itu yang penting. Qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. InsyaAllah. Kejut dengan setan kat tak? Okay. Perkara sangat menakutkan tu, Ustaz. InsyaAllah. Tapi itulah antara pesan-pesan hujung-hujung, Ustaz, ya, untuk sahabat-sahabat benar kita sebagai bekal supaya kita dapat melangkah tahun depan dengan lebih yakin lagi untuk rumah tangga kita, insyaAllah. Dan hujung-hujung ni, Ustaz, mungkin boleh berikan kesimpulan dan juga doa lah, Ustaz. Okey, kesimpulannya, ibu, ayah, bapa, kakak yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Saya mendoakanlah untuk diri saya dan untuk juga DJ Kak Yati, sosial kepada seluruh yang mendengar perbincangan kita pada hari ini dan juga yang pernah mendengar perbincangan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita keluarga yang bahagia. Sebab di antara benda yang paling menggembirakan kita bangsa manusia adalah kita masuk syurga, satu keluarga masuk syurga. Ayat yang selalu saya ulang dan bacakan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, orang yang diberi dengan kitab tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisap dengan hisap yang ringan, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan akan dikembalikan kepada ahli keluarganya dalam keadaan gembira bahagia. Maknanya hari ini kalau kita ni ada keluarga yang bahagia dan boleh kita bawa keluarga itu bahagia sampai ke syurga, itulah antara
antara yang paling menggembirakan kita bangsa manusia. Jadi mudah-mudahan kita doa sama-sama. Ibu-ibu, kakak ayah, tolong doakan untuk kami juga kan, untuk keluarga DJT, untuk keluarga saya, untuk keluarga kita semua, untuk siapa saja yang menjayakan Pesona Dezara ini, tim radio, tim TV, pengarah radio, pengarah TV, pengarah, semua pengarah Kak Aikim ni dan pekerja-pekerja daripada pengawal keselamatan, kepada tukang bersih, kepada tukang bersih tandas, kepada pembuat air, kepada sesiapa saja warga Aikim dan keluarga kita, Allah kurniakan kebaikan-kebaikan insya-Allah sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dan kita akhirkan doa insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan hidup yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah, jika ada kesalahan dan keaiban yang kami lakukan, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada peluang hidup yang masih Kau berikan kepada kami, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, pimpinlah kami ke jalan-Mu yang lurus, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah, bantulah segala urusan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati, ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepadamu, ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya, ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya, ya Allah, ampunkan mereka dan pimpinlah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarga kami bahagiakanlah, ya Allah, isteri kami solehahkanlah, ya Allah, suami kami solehkanlah, ya Allah, anak-anak kami soleh dan solehahkanlah, ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang keras hatinya, lembutkanlah, ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang belum mendapat kesempurnaan hidayah-Mu, berilah hidayah-Mu kepada mereka, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk doa tadi Ustaz, dan juga terima kasih untuk ilmu yang diberikan sepanjang tahun 2017 dan sebelum-sebelum ni juga Ustaz. InsyaAllah semoga rumah tangga yang dibina ini menjadi syurga yang Allah dahulukan di dunia, insyaAllah. Amin. Apapun, terima kasih banyak Ustaz sekali lagi. Sampai kita bertemu lagi tahun depan Ustaz. Tahun depan. Jumpa lain tahun. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan